dipimpin oleh Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan tajuk kitab kita hari ini Ziarah ke Alam Barzakh. Bagi memberkati majlis, saya mohon Izat Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga pada anbiya, para solehin, kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri, dan dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, diberkat pada hari Jumaat ini, Ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa jiran-jiran kami, Ya Allah. Ampunkanlah saudara-saudara kami, Ya Allah. Dan ampunkanlah dosa keturunan-keturunan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, temukanlah kami dengan bulan Ramadan. Temukanlah kami, Ya Allah, dengan bulan Ramadan. Temukan kami, Ya Allah, dengan bulan Ramadan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, panjangkan usia kami, tambahkan rezeki kami, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada musibah-Mu, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada malapetaka, Ya Allah. Berikanlah kepada kami kesihatan yang baik, Ya Allah. Jauhilah kami daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di petang Jumaat yang penuh barakah ini, Ya Allah. Kumpulkan kami, Ya Allah, di dalam surga seperti mana Kau kumpulkan kami pada majlis ilmu petang ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu, Ya Allah, jika di antara kami yang telah pergi meninggal dunia, Ya Allah, dan pergi bertemu denganmu, Ya Allah, tempatkan mereka di dalam syurga-Mu. Jauhkanlah mereka daripada azab kubur-Mu dan tempatkan mereka di dalam kubur seperti taman-taman syurga. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jika di antara kami yang bakal bertemu denganmu, Ya Allah, maka matikanlah kami dengan mati yang baik, Ya Allah. Dan jauhkanlah kami mati dalam mati yang tidak baik, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari Jumaat yang berbahagia ini, Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Allah, jika di antara kami yang sedang diuji dengan masalah kewangan, Ya Allah, Kau tambahkanlah baginya rezeki. Jika di antara kami, Ya Allah, sedang diuji dengan kesusahan, Ya Allah, berikanlah ketenangan dan kesenangan kepadanya, Ya Allah. Jika di antara kami yang diuji dengan kesedihan, Ya Allah, maka Kau gembirakanlah hati mereka, Ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami yang Kau ujikan anak-anak mereka yang tidak mendengar katanya, Allah, berikanlah anak-anak mereka hidayah agar mendengar kata-kata kami, Ya Allah. Ya Allah, jika Kau uji kami, Ya Allah, dengan sesuatu yang amat berat, Ya Allah, ringankanlah, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau membantu kami dalam apa jua masalah, Ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya lagi dapat kita bertemu pada hari ini, hari Jumaat, iaitu setiap Jumaat pukul 5.10 dalam bicara kita ziarah ke alam barzakh. Cuma apa yang saya dapat katakan hari ini, mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita sebab kita hampir menemui Ramadan. Sesungguhnya kerinduan kita amat tinggi kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu. InsyaAllah hari ini kita masuk lagi pengajian kita, iaitu muka surat 153. Betul ya? Kekanda Amnira? Saya tak ada rujuk buku, Ustaz. Maaf. Betul Ustaz, ucapan Boleh. para malaikat pengiring jenazah. Betul-betul. Alhamdulillah. Bonda Nur ini ada. Baik, Ada. kita sambung ucapan para malaikat pengiring jenazah. Maknanya, sebahagian ulama menukilkan bahawa besok kita mati, ada jenazah yang akan ikut menghantar kita ataupun mengiringi kita ke perkuburan dan bersama dengan kita di saat pembaringan. Apakah ucapan para malaikat tersebut? Diriwayatkan oleh Sa'id Ibnu Mansur dari Ibnu Ghaflah bahawa sesungguhnya para malaikat berjalan di hadapan jenazah. Maknanya, adakah para malaikat itu berjalan di hadapan para jenazah? Ya, benar, tuan-tuan. Kenapa saya katakan benar? Kerana kita tidak melihatnya. Tetapi apa yang dikatakan sebahagian riwayat amat benar. Sebab jenazah-jenazah yang akan Kenapa Ustaz? Ustaz tak terkeluar. Ustaz terkeluar. Ada tapi Malam mic pun macam tutup. tu. Ada. Ada tapi mic tutup. Ada telefon lah tu. Rasanya ada orang call. Ustaz tak buka tak buka mic ke? Tadi terlupa cakap tak buka mic. okey, baik. Minta maaf. Okey, baik. Okey. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis bahawa sesungguhnya para malaikat berjalan di hadapan jenazah dan mengucapkan apa yang telah dilakukan si fulan. Bermakna di sini Abang rahmati Allah, bahasanya ketika mana seseorang itu meninggal dunia, perkataan yang diucapkan oleh jenazah, oleh malaikat, dan mereka manusia berbeza. Sebab malaikat itu akan mengatakan apa yang telah dilakukan si fulan. Maka malaikat tak mengatakan apa yang ditinggalkan oleh si fulan. Maka kalau manusia itu akan berkata apa yang telah ditinggalkan si fulan. Apa maksud dia? Iaitu perkataan malaikat itu ingin mengetahui si fulan yang meninggal ni apa yang dia buat. Si fulan yang meninggal ni apa yang telah dia lakukan, baik ataupun buruk. Ini kerja malaikat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kerja malaikat. Tetapi bila manusia macam kita sendirilah, Abang dirahmati Allah, bila kita meninggal, akan orang tanya apa yang ditinggalkan oleh si fulan.
Maknanya manusia dengan malaikat itu berbeza ucapannya. Ialah bila kita meninggal, contoh seorang suami meninggal, arwah meninggal ditinggalkan seorang isteri dan 3 anak. Arwah meninggalkan harta yang banyak. Arwah meninggalkan harta, begitulah kita sebut. Tapi malaikat dia tak ambil tahu dan tak ambil kira. Tetapi malaikat akan mengatakan apa yang telah dilakukan si fulan. Sebab ia adalah sesuatu perkara yang diperlihatkan kepada malaikat. Yang diperlihatkan kepada malaikat, bermakna di situ Abang rahmati Allah Subhanahu taala. Bonda kejap bonda. Apa hal lagi? Rosak ke? Kenapa? Ada orang call tu. Ada Ustaz tunggu keluar sekejap. sekejap. Dia Tak ada keluar hal. sekejap. Ada hal, ada orang datang ke apa ke tu. Okey. Maka berkata orang yang telah meninggal dunia. Maka di sini Ibn rahmati Allah memberitahu pada kita, kalau orang tu meninggal dunia, akan ditanya kepadanya. Apa dia? Siapa yang ditinggal? Tapi kalau malaikat ni, dia mengucapkan apa yang telah dilakukan si fulan. Sebab malaikat ini datang membawa khabar. Malaikat datang bukan tanya apa kau tinggal. Tapi malaikat ini membawa khabar. Apa yang telah dilakukan si fulan. Kalau perbuatan itu perbuatan yang baik, maka menjadi satu khabar yang baik. Tuan-tuan. Tapi kita tak pasti keadaan seseorang itu bagaimana. Tetapi itulah ucapan para malaikat. Apa yang telah dilakukan si fulan. Dan berbeza ucapan manusia setelah manusia itu meninggal dunia. Seperti mana yang saya sebut tadilah, tuan-tuan, bila kita tengok macam contoh saya meninggal suatu hari nanti, orang katanya arwah ada berapa orang anak dan isteri, itulah dia tinggalkan. Arwah ada tinggalkan sedikit wasiat. Sebab manusia ni dia punya cara selepas meninggal mesti ada sesuatu yang ditinggal. Faham? Kalau orang tu tak berkahwin pun, walaupun dia tak berkahwin, tetapi dia ada harta, itulah yang ditinggalkan. Ada benda yang ditinggalkan juga adalah hutang dengan manusia. Benda yang ditinggalkan juga adalah perkara yang kita sebut dosa dengan manusia. Benda-benda yang ditinggalkan. Tetapi malaikat akan bertanya apa yang dilakukan oleh si fulan. Perlakuan itu bermakna apa? Mendatangkan khabar. Sebab kalau diperlihatkan kepadanya malaikat, si fulan ni orang yang baik, maka bertanyalah para malaikat itu apa yang dilakukan. Tetapi kalau diperlihatkan seseorang itu dalam keadaan buruk, maka serupa juga akan dipersoalkan apa yang dilakukan oleh si fulan. Faham? Ini adalah ucapan para malaikat yang mengingat jenazah. Dan kemudian dalam satu riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Abu Al-Khud pernah berkata, aku pernah membaca pertanyaan yang diajukan oleh Daud kepada Tuhannya. Daud ni siapa? Nabi. Dan rahmati Allah. Tuhanku, apa pahala bagi orang yang menghantarkan jenazah jika dia mengharapkan keredaanmu? Maka
pernah ditanyakan oleh Nabi Daud kepada Tuhan, Tuhanku, apa pahala orang yang menghantar jenazah? Mana siapa? Manusia lah. Duk hantar jenazah. Tuan-tuan. Selain manusia, ada juga malaikat-malaikat yang menghantarkan jenazah di perkuburan. Tetapi taklah dipernampakkan seperti mana manusia. Sebab pernah ada satu kisah di mana ada seorang sahabat meninggal dunia. Ketika mana sahabat tu meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu tiba-tiba seolah-olah sahabat yang memegang keranda itu melihat keadaan menjengkitkan kakinya. Maka bertanyalah kepada para nabi, kepada Nabi SAW, kenapakah para sahabat sedemikian? Dia kata di saat dibawa jenazah sahabat itu, malaikat turut membawanya. Sebab itu melihat seolah-olah para sahabat menjengkitkan kakinya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan sahabat tersebut sampai para malaikat membawa jenazahnya ke perkuburan? Maka dikatakan oleh baginda Nabi SAW, iaitu dia ini amalannya tak besar, tetapi amat istiqamah. Hari-hari dia membaca suratul Ikhlas. Tuan-tuan. Iaitu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka surah Al-Ikhlas menyebabkan mulianya jenazah tersebut tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita boleh amalkan selalu. Ni juga pesan guru kami, siapa nak jadi ikhlas, nak sentiasa amalannya ikhlas, bacalah banyak-banyak surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan. Faham? Sebab tu sahabat kata, kenapa sedemikian? Dan Nabi kata apa? Sebab amalannya adalah membaca surah Al-Ikhlas. Walaupun pendek, mengandungi 4 ayat, tetapi dibaca setiap kali pada waktu sehari, maka fadilatnya amat besar. Masya Allah, tabarakallah. Inilah satu perkara yang amat baik kalau kita dapat amalkan. Qul huwallahu ahad. Tapi apakah perbezaan surah Al-Ikhlas ini dengan surah-surah yang lain? Kalau kita baca surah yang lain, pada kalimah surah Wadduha, Wal-laili idza saja, Wadduha, surah Ad-Duha. Kalau kita baca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, maka surah Al-Kafirun. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka kalau kita baca surah At-Tariq, Was-samaa'i wat-tariq, Tariq pun sama disebutkan. Cuma surah Al-Ikhlas itu luar biasa. Sebab apa luar biasa? Cuba kita tengok. Ada tak kita kata bagaimana keadaan seseorang itu melihat surah Al-Ikhlas itu, Allah sebut ikhlas dalam tu? Ada? Di sini tak ada. Maka kalau kita belajar tafsir, kenapa Allah tak sebut ikhlas dalam surah Al-Ikhlas? Bermakna di situ, ikhlas ini sifatnya tersembunyi, tidak kelihatan. Faham? Tuan-tuan belajar tafsir Quran, maksudnya surah Al-Ikhlas ini sifatnya tersembunyi. Tersembunyi maksud dia apa? Iaitu tak dilihat. Sebab tu dalam Al-Ikhlas, Allah tak sebut tentang ikhlas. Tetapi Allah menyebutkan tentang kebesarannya. Yang satu, tak ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Lepas tu ikhlas ni kita tak boleh cakap aku ikhlas tak. Seperti mana kelebihan membaca surat Al-Ikhlas juga. Kata Rasulullah SAW sebelum tidur, baca 3 kali. Maka ibarat seperti mana khatam Quran. Maka di sini kalau 3 kali, sudah 1 kali khatam Quran. Ibarat. Kalau 2 kali, kalau 3 kali,
sudah berkali-kali khatam Al-Quran. Maka kalau kita rasa nak istiqamah baca surah panjang-panjang susah, maka lazimilah lidah kita dengan baca suratul Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Faham? Itu terjadi kepada sahabat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka Tuhanku, apa pahala bagi orang yang menghantar jenazah jika dia mengharapkan keredaan? Orang yang menguruskan jenazah pahalanya amat besar, apalagi menghantar jenazah. Maka Tuhan menjawab, pahalanya adalah dia akan dihantar oleh para malaikat pada hari kematiannya. Maksud dia, kita hantar jenazah ke perkuburan. Maka pahala yang dijanjikan Allah kepadanya adalah dia akan dihantar oleh para malaikat pada hari kematiannya. Sementara aku sendiri akan berselawat. Aku sendiri itu siapa? Allah berselawat ke atas ruhnya yang berada di tengah-tengah para arwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kelebihan bagi mereka yang menghantar jenazah, pahalanya apa? Satu hari dia meninggal, para malaikat akan mengiringi jenazahnya dan akan mengusung jenazahnya pada hari kematiannya. Dan Allah berselawat ke atasnya di tengah-tengah ruh para arwah. Tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau ada jenazah, ada kesempatan hantar ke tanah perkuburan. Faham? Kalau kita dengar ada jiran kita meninggal, kalau kita dengar ada sahabat-sahabat kita meninggal, sekiranya mempunyai kesempatan, hantarlah. Kerana pahalanya amat besar. Seperti mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya aku sendiri akan berselawat ke atas rohnya yang berada di tengah-tengah para arwah. Nampak? Allah selawat pada kita, insya-Allah. Selawat Allah satu kali kepada kita lebih besar daripada segala-galanya. Selain itu juga, selain kita Allah berselawat kita dengan cara ini, dan juga kalau kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat kepada kita 10 kepada kita. Satu selawat Allah kepada kita, selamat bahagia dunia akhirat. Nampak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Besar pahalanya, tuan-tuan. Allah berselawat pada kita, bukan orang lain. Allah tu. Kita kalau orang lain puji kita, kembang. Kalau Perdana Menteri dok sebut nama kita, dia kenal kita pun kita rasa kembang. Artis-artis yang popular, kadang dia like ataupun komen dekat kita punya Facebook pun kita dah rasa bangga. Ini Allah selawat pada kita. Patut kita rasa bangga. Sebab tu kalau ada kematian, ziarah, kalau mampu hantarlah sampai ke perkuburan. Tapi biasa hantar ke kubur ni bukan kerja orang perempuan, tetapi kerja orang laki-laki. Sebab tu antara sunnah baginda Nabi SAW saat mendengar kematian, ziarah. Setelah habis mendengar kematian, ziarah dan kemudian turut menguruskan dan solatkan dan kemudian menghantar ke liang lahat. Maka ini adalah sunnah baginda Nabi SAW. Dari sisi yang lain, Ibnu Mas'ud menguturkan Nabi SAW pernah bersabda bahawa Daud pernah berkata, Tuhanku, apa pahala bagi orang yang menghantarkan seorang mayat ke kuburnya dengan mengharapkan keredaanmu? Tuhan menjawab, pahalanya adalah dia akan dihantar oleh para malaikatku. Mereka akan berselawat ke atas ruhnya yang berada di tengah-tengah para arwah. Ini sama jugalah, Tuhan rahmati Allah. Dan hadis yang terakhir, sementara Abu Hurairah, terakhir bagi bab ni lah, bab ni tak panjang. Sementara Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seseorang meninggal, malaikat akan bertanya apa yang telah dipersembahkan. Dipersembahkan itu apa yang telah dimiliki, apa yang telah dia bekalkan, apa yang telah dilakukan. Sementara orang-orang di sekelilingnya, termasuk manusia, sahabat, juga mereka-mereka yang menziarahi si fulan akan mengatakan apa yang ditinggalkan si dia. Maknanya malaikat akan tanya apa yang dilakukan,
dan manusia akan tanya apa yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Ucapan para malaikat mengiringi jenazah ni tak banyak bab dia, cuma sedikit saja. Maka ucapan itulah yang akan diseru oleh malaikat. Apa simpulan ni buat? Tak macam kita. Bila kita orang meninggal, kita tak tanya apa yang dilakukan, tetapi apa yang dia tinggalkan. Tapi tinggalkanlah kita dengan benda-benda yang baik. Yang pertama, tinggalkanlah setelah kita meninggal dunia anak-anak yang soleh. Pertama. Yang kedua, tinggalkanlah kita anak-anak kita dengan agama. Yang ketiga, tinggalkanlah mereka dalam keadaan tiada kemiskinan. Yang keempat, tinggalkanlah mereka dengan banyak-banyak kenangan dan ajarkan mereka hidup cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Umar ibnu Abdul Aziz pernah mengatakan, aku tinggalkan anak-anakku, aku tinggalkan isteriku bukanlah dengan harta, tetapi aku tinggalkan mereka dengan agama. Kerana harta belum tentu dapat menjaga mereka, tetapi agama pasti akan menjaga mereka. Hari ini tuan-tuan, orang-orang yang meninggal tinggalkan harta, adik-beradik bertelingkah salah sama satu sama lain. Adik-beradik putus saudara, adik-beradik putus silaturahim sebab daripada harta sahaja. Sebab itu tinggalkan anak-anak kita dengan agama. Tinggalkanlah anak-anak kita dengan kefahaman agama. Agar mudah kita di akhirat, agar mudah saat kematian anak-anak kita hidup dalam keadaan ketaatan. Itulah sebaik-baik peninggalan. Tak ada benda yang lebih baik melainkan meninggalkan anak kita di atas dunia dengan kefahaman agama. Wallahu a'lam. Selesai muka surat 153. Wallahu a'lam. Ada tak jelas ataupun ada yang nak bertanya, silakan sebelum saya nak masuk bab yang ke 154 muka surat berkaitan langit dan bumi menangisi kematian seorang mukmin. Ada pertanyaan tentang ucapan malaikat pengiring jenazah. Wallahu a'lam. Dipersilakan. Ada yang nak bertanya? Betul tak ada ni? Okey, kalau tak ada, kita teruskan lagi pada muka surat 154. Langit dan bumi menangisi kematian seorang mukmin. Kita pastikan perkara tersebut, adakah berlaku langit dan bumi? Lalu kan kita kata, Ustaz, bila orang baik meninggal ni, tengok langit redup saja. Dia kata, bila tengok orang meninggal ni, tengok langit macam suram je. Betul ke mereka ni menangisi pemergian orang-orang yang baik? Sahih, tuan-tuan. Sahih. Kan? Sebab langit dan bumi ini juga adalah ciptaan Allah. Langit dan bumi juga adalah mereka ini juga mengetahui apa yang berlaku di atas dunia. Maka mereka ini juga menjadi saksi di hadapan Allah atas kebaikan kita. Adakah mereka ini akan menangisi bagi seorang mukmin? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama bakat alaihimus samaa'u wal ard. Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Apa maksudnya, tuan-tuan? Dalam surah Al-Duhan ayat 29, Anas menuturkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, tidak ada seorang pun melainkan memiliki dua pintu di langit. Maknanya di antara kita, kata Nabi SAW, ada dua pintu di langit. Yang satu pintu adalah tempat amal. Sementara satu pintu lainnya adalah tempat turunnya rezeki. Nampak? Maknanya kita ni ada dua pintu di langit. Yang pertama pintu amal, yang kedua pintu rezeki. Makna amal kita akan terangkat, rezeki kita akan turun. Kan kita selalu baca, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku di langit, turunkanlah. Tentang. Maka rezeki telah ada untuk kita. Tetapi asbab dosa kita, berlakulah penahanan rezeki itu untuk sampai kepada kita. Nabi kata kita ada dua pintu. Dan juga ketika mana kita ini juga ada satu pintu, iaitu pintu amal. Adakah amal kita terangkat ataupun tidak?
Apa kata Nabi SAW? Tidak ada seorang pun melainkan memiliki dua pintu langit. Satu pintu adalah tempat amalnya, sementara satu pintu lainnya adalah tempat turun rezekinya. Jika seorang hamba mukmin meninggal, kedua pintu tersebut menangis kerananya. Kenapa? Kerana sudah tertutup baginya pintu tersebut. Kalau orang mukmin, kerana apa? Pintu tersebut tak akan lagi dinaiki oleh amal, dan pintu rezeki tadi tidak akan turun rezeki bagi mukmin tadi. Maka menangisilah kedua-duanya sebab pemergian seorang yang baik. Macam seolah-olah pintu ini menangisi seseorang yang amat mereka sayangi. Seolah pintu ini mengetahui si fulan yang mempunyai pintu ini adalah orang yang baik. Seolah pintu langit yang dikatakan itu mengetahui bahawa si fulan ini adalah satu orang yang menjaga kebaikan dan juga ketaatannya. Maka bila tak ada, dia akan menangisi. Macam bahasa paling mudah, bila kita ni baik, saat kita pergi akan ditangisi. Tetapi bila kita ni selalu buat tak baik, saat kita pergi, kita tidak akan ditangisi. Yang menangisi itu bukan hanya kita. Kalau orang yang baik pergi, turut menangisi itu adalah langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita menangis. Tetapi kalau orang yang baik itu meninggal dan mukmin, bukan kita saja, tetapi langit dan bumi turut menangisinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Adakah benar? Bukan langit saja, bahkan jalan-jalan yang dilaluinya untuk taat kepada Allah, jalan-jalan yang dilaluinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, turut menangisinya asbab pemergian. Kerana apa? Tidak ada lagi tempat-tempat yang dilalui. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Besok kalau kita meninggal, tuan-tuan, mungkin buku-buku ini kalau mampu berkata, kat mana tuan aku? Kenapa dia dah tak baca buku-buku ini? Nanti handphone ni akan berkata, mana tuan aku yang selalu buat kuliah online. Semua pakaian-pakaian yang kita pakai untuk taat kepada Allah akan menangisi akan pemergian kita. Selipar yang kita pakai pergi ke masjid akan menangisi pemergian kita. Jubah yang kita pakai untuk taat kepada Allah akan menangisi pemergian kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua itu akan menangisi sebab kebaikan yang kita lakukan di atas dunia, tetapi orang itu tidak ada lagi di atas dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kita kata, tuan-tuan dan rahmati Allah. Sebab apa saya kata, betul ke Ustaz? Macam kupiah saya ini, adakah mereka akan menangisi? Ya, tetapi tangisan mereka itu tak semua didengari. Cuma seorang sesuatu. Kenapa kita lihat batu yang dipijak oleh baginda Nabi SAW. Setelah pemergian Nabi SAW, batu itu lagu tidak dipijak, maka menangisilah akan rindunya baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, ini semua akan menjadi saksi kepada kita. Kitab yang kita pakai, apa lagi? Kopiah, baju-baju, kain-kain yang mana kita pergi untuk taat kepada Allah, semua itu akan menangisi akan pemergian kita. Dia kata, Ustaz, betul ke? Betul perkara ni, tuan-tuan. Bukan saya nak tipu. Sebab ia memang terjadi. Memang para wali yang selalu mendengarnya, seperti mana dinukilkan kisah oleh guru kami, ketika mana ibunya meninggal dunia. Ini cerita yang betul. Dia cerita dengan saya. Dia orang Perlis. Dia orang Perlis. Duk ke Arau. Dia orang Perlis. Dia guru kami. Dia kata apa? Waktu mak dia meninggal senang sangat. Waktu mak dia meninggal, macam tak rasa mak dia tu meninggal. Sebab apa? Mak dia lepas isyak, mak dia ni satu orang yang hebat pergi jemaah masjid, dengan kuliah majlis ilmu kat masjid. Tapi mak dia ni guru Quran lah. Kan? Waktu tu, mak dia ni meninggal dunia. Meninggal mak dia ni tak ada sakit. Mula-mula lepas balik masjid, dia main dengan cucu-cucu dia. Main gurau-gurau. Gelak ketawa. Lepas tu dia kata dekat anak menantu dia dengan anak-anak dia, mak dah penat. Mak nak pergi rehat. Mak pun nak pergi rehat. Dia pun pergilah balik. Pergi naik ke rumah, ke biliknya lah. Mungkin rumah 2 tingkat lah mungkin lah. Maka dia pun naik. Setelah dia naik tu, tuan-tuan, dia panggil anak-anak dia. Dia kata, mak dah nak pergi dah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu sekali orang-orang yang baik demikian begitu. Para malaikat memberitahu dalam keadaan mak baik. Dia kata. Masuk naik, dia kata, mak dah nak meninggal dah ni.
mak nak rehat panjang dah ni. Allah, orang-orang baik ni. Lepas tu akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mak guru kami pun meninggal. Sehari setelah itu, seorang wali Allah datang menziarahi guru kami lah di Perlis sana. Waktu dia menziarahi itu, belum sempat dia masuk, dia mendengar satu tangisan. Tangisan ini tangisan yang amat seperti mana kedengaran bayi yang berada dalam menangis. Nangis dalam keadaan seorang bayi. Bayi punya tangisan. Maka dia bertanya kepada guru kami, siapakah yang menangis itu? Kedengarannya amat kuat. Dan guru kami kata, minta maaf ya Syekh, dekat dalam rumah ni tidak ada anak kecil. Semuanya usianya sudah besar. Maka tangisan tadi yang aku dengar daripada siapa? Kata guru kami, sedangkan guru kami sendiri tak dengar tangisan itu daripada mana. Maka semakin hampir Syekh ingin menaiki rumah, rupanya Syekh itu terdengar satu tangisan yang datang daripada satu selipar. Maka dia kata, wahai si Fulan, dia tanya pada guru kami, bahawasanya aku mendengari bahawasanya selipar yang berada di situ menangisi sesuatu. Maka dia bertanya, kenapa dia menangis? Selipar siapakah itu? Maka dia kata, guru kami kata, selipar itu adalah selipar yang dipakai oleh ibunya yang meninggal dunia untuk pergi ke masjid, untuk ke majlis ilmu dan juga untuk mengajarkan Al-Quran. Selipar itulah yang dipakai. Maka kata Syekh tadi, selipar itu merindui tuannya untuk pergi ke tempat-tempat yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan rahmati Allah. Akan menangisi benda ni. Bukan manusia saja. Sekeliling duk kenal kita, tuan-tuan. Aptah lagi langit dan bumi. Kan tak rugi jadi orang yang baik. Kan tak rugi jadi orang yang penuh dengan ketaatan. Wallahu a'lam. Faham tak, tuan-tuan rahmati Allah? Tapi kedengaran tangisan itu tak semua orang mendengarnya. Contoh. Lepas tu ada orang kata, Ustaz, betul ke kalau orang tu tak tenang kat kubur, dia akan datang kat rumah kita malam-malam, menangis-menangis, nak minta kita redha pemergiannya. Itu pun sahih. Ada yang mengatakan benar. Sebab ruh itu datang dalam keadaan tidak tenteram. Sebagai contoh, suami yang tak redha kepada seorang isteri. Maka isteri tadi takkan tenang dalam kubur. Lalu datanglah ia menangis, memohon keredaan bagi suami. Ataupun seorang anak yang amat berhakwa kepada ibu dan ayahnya. Lalu tak tenang, maka ada tangisan-tangisan berlaku ketika mana pemergian anak-anak tersebut. Wallahu a'lam. Dan disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, pernah ditanya berkaitan dengan firman Allah SWT, apakah langit dan bumi itu menangisi seseorang? Maka dia menjawab, ya, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari makhluk ini melainkan dia mempunyai dua pintu di langit. Satu pintu untuk turunnya rezeki dan satu pintu lagi untuk naikkan amal perbuatannya. Jika seorang mukmin meninggal, ditutuplah pintu di langit yang menjadi jalan naiknya amal perbuatan dan menjadi jalan turunnya rezeki kepadanya, sementara dia menangis kerananya. Siapa dua pintu tadi? Maknanya rezeki tidak akan diturunkan lagi. Bahasa mudah kita kata, selagi kita hidup, selagi itu ada rezeki kita. Setelah kita meninggal dunia, setelah itu rezeki kita akan terhenti. Faham tak, Ibn Rahmati Allah? Maka selagi kita ada di dunia ini, nyawa kita masih ada di badan kita, maka kita semua akan masih mempunyai rezeki. Tak banyak, sikit, tak sikit, jadi banyak. Bilakah rezeki ini akan terhenti? Bila kita meninggal dunia, maka rezeki itu sampai di situ sahaja. Wallahu a'lam. Dan katanya, jika dia kehilangan musalla di bumi, di tempat mengerjakan salat dan berzikir kepada Allah. Musalla itu apa? Tempat salat. Kalau kita pergi umrah, kalau kita pergi Madinah, kita pergi Mekah, kalau kita bersinggah di tempat-tempat di jalanan seperti salat, dia tak panggil surau, dia panggil musalla. Jika dia kehilangan musalla di bumi yang menjadi tempat yang mengerjakan salat,
dan berzikir kepada Allah, bumi akan menangisi. Pernah tak kita tengok ada rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang mana aiban rahmat Allah, bahasanya ketika mana seseorang itu solat, dan ibu-ibu kalau ayah-ayah pernah dengar tak satu kaedah, bila mana ibu-ibu solat dekat masjid, lepas dia dah solat fardu kat situ, bila solat sunat saja dia akan cari tempat lain. Perasan tak? Dia akan berubah keadaan. Supaya apa? Menjadi tempat bahawasanya aku sujud kepada Allah di banyak-banyak tempat. Bukan sebab apa? Supaya kita ada tempat bukti kita sujud kepada Allah. Dekat masjid, orang pernah tanya kat saya, dia kata, Ustaz, saya tengok haji tu bila dah habis solat tu, kadang dia duduk kat ujung pelusuk, kadang dia duduk kat sana, kadang dia duduk kat sini. Kadang dia solat kat tempat-tempat lain, tapi solat fardu kat saf lah. Dia kata dia nak memperbanyakkan tempat sujud. Dia nak memperbanyakkan tempat sujud. Tak salah kalau kita nak buat begitu. Sedangkan kalau kata di langit, kata ulama, banyaknya tempat sujud iblis. Faham? Iblis ni banyak tempat sujudnya di langit. Cuma satu sujud saja yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah kerana tak sujud pada Adam alaihi salam. Kata ulama, kalau dikatakan sujud iblis itu penuh ruangan langit ini. Bekas-bekas sujud iblis ini penuh ruangan langit ini. Tuan-tuan. Bayangkan. Penuh ruangan langit ini. Sujudnya iblis. Tuan-tuan. Tapi sebab satu sujud saja, menyebabkan iblis masuk neraka tak sujud pada Adam. Kita jangan takbur walaupun kita banyak sujud pada Allah. Kita jangan belagak. Kalau hari ini dahi kita paling banyak sujud kepada Allah, boleh jadi asbab satu sujud yang kita tak buat cenderung masuk kita ke dalam neraka Allah. Dan jangan pula kita pertikaikan orang yang tak pernah sujud kepada Allah. Boleh jadi hanya kerana satu sujud dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana? Orang yang tak pernah sujud kepada Allah, ajaklah dia bersujud. Kita yang selalu bersujud kepada Allah, kata ulama, sentiasa istiqamah, teruskan sujud sampai di akhir ayat, dan mudah-mudahan mati kita dalam keadaan sujud, insya-Allah. Dan sesungguhnya kaum Firaun di muka bumi ini tidak mempunyai peninggalan yang baik, dan tidak pernah ada kebaikan dari mereka yang naik kepada mereka. Siapa? Firaun. Firaun ni memang dia menganggap dirinya Tuhan. Kan Firaun ni ada pada zaman Nabi Musa. Bahasanya kata Ibnu Abbas dikatakan bahasanya sesungguhnya kaum Firaun di muka bumi ini tidak ada peninggalan yang baik, yakni orang-orang kafir, dan tidak pernah ada kebaikan dari mereka yang naik kepada Allah, sehinggalah saat mereka meninggal pun langit dan bumi tidak menangisi mereka. Dan sementara Syurah Ibnu Ubaid Al-Hadrami mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang mukmin itu meninggal di kejauhan. Maknanya jauh daripada saudara, jauh daripada ahli keluarga, sementara keluarganya tidak menghadiri, melainkan langit dan bumi akan menangisinya. Jauh daripada anak-anak, jauh daripada kita kata sebagai jauhnya kita daripada anak-anak, jauhnya kita daripada jauhnya kita daripada anak bini kita, saudara mara kita. Tapi walaupun jauh, tetap ada yang menangisi kita. Wallahu alam. Dan kemudian kata Syurah Ibnu Ubaid membacakan ayat fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Surah Ad-Dukhan ayat ke-29. Lebih lanjut beliau mengatakan sesungguhnya keduanya tidak menangisi atas orang kafir yang meninggal dunia. Apa dia? Bumi dan juga langit. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al-Baqi dalam Syu'ab Al-Iman. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti takat tu dulu. Ibn rahmati Allah. Kita buka pintu soalan kepada yang nak bertanya. Silakan Bonda Nori. Silakan siapa yang nak bertanya soalan.
Kalau ada soalan dipersilakan. Ada yang nak bertanya? Ni ada soalan dekat chat ni Ustaz. Ada soalan dekat chat? Ha. Daripada Lawani Hani, Ustaz maaf bertanya. Betul ke anak derhaka amalnya tak diterima? Masya Allah, tabarakallah. Sahih. Kerana kata Nabi SAW, redha Allah itu bergantung kepada redha kedua ibu bapa. Dan redha murkanya Allah itu bergantung kepada murkanya kedua ibu bapa. Maka anak yang derhaka, salatlah kamu bagaimana sekalipun. Tonggang terbalik dahi sampai melekat kat juga lantai, tetap amal kamu tak diterima. Bukan anak sahaja, termasuk dengan isteri yang mereka ini tidak taat kepada suami. Yang mana isteri itu redanya suami tidak ada, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak perlukan redha ibu dan ayah. Kalau ibu dan ayah murka, maka murka juga Allah kepadanya. Langsung amalnya tak terima. Begitu juga dengan seorang suami. Tak redha pada isteri, maka isterinya itu juga amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, sebagai seorang isteri, kena sering bertanya kepada suami, abang redha tak saya jadi isteri abang sepanjang hidup kita? Berapa kali agak-agak kita tanya kat suami kita, abang redha tak saya jadi seorang isteri? Kadang kita mana tahu suami kita ada menyimpan dendam. Manalah tahu suami kita ada menyimpan hati sampai dia pernah terlintas untuk tidak redha kita sebagai seorang isteri. Maka banyak-banyak akan bertanya. Sebab tu saya seketika mana ibu saya nak meninggal, saya tanya pada ibu saya, mak redha tak adik sebagai anak? Saya tak tanya benda lain. Saya tak tanya mak tinggal mah ke, mak tinggal harta ke. Cuma nak tanya, mak redha tak saya sebagai anak? Mak saya kata apa? Ya, mak sentiasa redha kau sebagai anak Allah. Saya tu, mak saya sakit sebelum meninggal, tu je saya nak dengar. Kalau mak saya meninggal, saya rasa tenang. Sebab apa? Mak saya kata dia redha saya sebagai anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukuplah bagi kita sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang isteri. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, kalau suami itu zalim, bagaimana? Maka tidak akan terampun dosanya atas kezaliman itu. Maka kalau isterinya tak ampunkan, maka juga tidak lepas daripada laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bertanya Puan macam mana nak sebut tu? Liwanahani. Tuan-tuan. InsyaAllah. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Ya saya. Ustaz, daripada perkongsian hadis hari ni yang tentang langit dan bumi menangisi orang mukmin yang meninggal dunia tu. Okey. Kalau saya bayangkan yang simboliknya bila kita tengok awan mendung ataupun hujan kan, itu mungkin Ustaz orang-orang yang alim tu orang-orang baik. Ya, ini terjadi kepada ketika mana almarhum Tuan Guru Ni Azil Nikmat. Mana angin mendung menutupi kawasan tersebut. Yang kedua, sepanjang hari, ni antara guru kami lah, sepanjang hari itu redup saja, iaitu kematian Syekh Muhammad Usni, Syekh Muhammad Usni Ginting, seorang muhadithin. Muhadithin ini adalah orang yang boleh menghafal 100,000 hadis. Syekh Muhammad Usni Ginting Al-Langkati. Tuan-tuan, Al-Langkati. Dia waktu dia meninggal tu dia muda. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu ada waktu masa, cuba search kat Google Syekh Muhammad Husni Ginting. Husni Ginting. Dia muka dia sebiji macam saya. Kalau tengoklah, dia muda 40 tahun tapi seorang muhadithin yang banyak menghafal hadis. Ada yang mengatakan muhadithin lah. Makanya dia seorang yang amat baik lah. Tapi meninggal usia yang muda. Sewaktu dia meninggal tu redup satu hari tu. Tak hujan, tapi dalam keadaan simbolik yang kita katakan turut dirasai bagi mereka yang sebagai
tanda simbolik orang-orang yang baik, insya-Allah. Sangkaan kita. Cuma tuan-tuan dan terahmati Allah, bagi mereka yang tak ada simbolik ini juga, kita jangan menyangka mereka ni tak baik. Mereka tetap baik. Cuma simbolik-simbolik ini mungkin kepada orang yang lebih special penghargaannya atas kerja, atas agama mereka dekat atas dunia. Wallahu a'lam. Terima kasih atas soalan Kekanda Azrina tadi. Ada soalan yang lain? Jelas ya? Jelasnya Kekanda Azrina? Ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi? Dah tak ada ke? Bonda Norini, ada lagi soalan? InsyaAllah kita jawab, ada baki dalam 3 minit lagi. InsyaAllah. Maknanya tahun ni kita ada iftar ke Bonda Norini? Ada, insyaAllah. Oh ya ke? Wah, teringin nak berkumpul, solat sama-sama. Tahun lepas kan kita buat, Ustaz datang. Nanti kita buat lah insyaAllah. InsyaAllah dekat masjid, dekat rumah ni lah, Tadika. Tengok tu. Tengok jadi ke tak kat PPDK. Yalah, kita tengok ke lapangan kan. Kalau ada rezeki, InsyaAllah. Kan? Okey, baik. Ada soalan lagi, Bonda Norini? Ada 2 minit lagi untuk kita sambung. Itulah. Dekat chat pun dah tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi? Semua dah faham Ustaz. Dia bila alam barzah ni orang cepat faham. Faham Ustaz. Ustaz dah left dah pun terleft ke macam mana? Ke? Terleft. Dia ter. Dia tekan-tekan pasti hilang. Tertekan. Jangan tertekan. Jangan stres. Ni lagi 2 minit ni. Ada lagi 2 minit. Ya Raja Antullah Dawiyah. Tunggu. Adakah anda masih di talian? Dia tak ada anak hari ni, anak cuti sekolah. That's coklat cake. Ustaz masuk dah. Ustaz terkeluar ke tadi? Tu dah masuk balik. Assalamualaikum Ustaz. Mana ada Telefon. Awak Ustaz keluar pasal apa? bukan terkeluar, tak tahu pasal apa handphone ni, tiba-tiba hilang lagu tu, tak tahu apa pasal. Dia nak suruh beli baru tu. Tak salah beli baru, kita tak pandai guna handphone mahal. Kita pakai lagu, dapat pakai WhatsApp, Facebook, jadilah. Kan, alhamdulillah. Boleh ambil gambar kan. Ini mana anak sekolah cuti. Itulah cuti sekolah tak ada hari ni. Tu tak kalut lah. Tidak kalut dengan anak kat rumah. Okay, Multimedia kita dah keluarkan semangat kelas, maka dia suruh baru. Kita nak ni buat iklan. Ada ni nak beritahu pada ni kita ada program ni. Ni malam besok Ustaz. Malaysia Brunei berselawat malam besok. Hari Ahad bunda. Ahad. Ahad malam. Pukul 8.15 malam 26 Februari tu kita ada 2 daripada Brunei, 2 daripada Malaysia. Kalau daripada Brunei tu Al-Fadhil Zainal Mustafa Jalaluddin dengan seorang tu Al-Fadhil Muhammad Naufal Darwish Abdullah. Ini anak di KN Ustaz. Lepas tu Al-Fadhil anak di KN Dayang. Anak kat Dayang. Lepas tu dengan kita punya imam muda Haris Daniel dengan kita punya ustaz daripada Kelang, Ustaz Mahmud Maskam. Ni semua suara sedap-sedap ni. Ada kita dengar berselawat insya-Allah. Moga-moga satu di langit dan di bumi juga berselawat dengan kita besok Ustaz insya-Allah. Oh, syok ni. Hari Ahad lah. Hari Ahad tak sempat lah. Ustaz ada apa malam Ahad? Saya pun ada juga. Makan selawat juga. Ada online ke tu Kak Nuraini? Ya, online. Besok kita bagi line. Hari Ahad tu kita bagi line. Sebab dia macam kuliah maghrib tu. Kuliah maghrib kita tak ada. Kita buat dengan selawat lah. Kuliah maghrib kita tu ganti dengan Malaysia berselawat ni. Malaysia dengan Brunei berselawat. InsyaAllah. Beramai-ramai lah tolong edarkan ya. Okey, insyaAllah. Okey, alhamdulillah kita bersama-sama berselawat insya-Allah.
Okey Ustaz, kita tutup Ustaz ya. Masyilah. Okey. Alhamdulillah syukur pada Allah. Kuliah asal kita hari ini berjalan lancar dengan bab ucapan para malaikat pengiring jenazah. Moga segala ilmu dan pengejaran dari bab ini kita ambil sebagai pedoman di dalam kehidupan kita hari ini, seperti melazimi lidah kita dengan surah Al-Ikhlas, istiqamah walaupun sedikit. Mereka bertanya apa yang dipersembahkan kepada Allah apabila kita meninggal nanti. Adakah makhluk lain akan menegisi kematian kita setelah kita dijemput Allah nanti? Wallahu alam. Kita tangguh pengajian kita petang ni Ustaz. Bonda minta izin untuk buat sikit bahan kuliah pada malam ni. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin dengan pengajian Tauhid. Dan pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam. Dengan itu saya sudahi, saya habis di sini. Terima kasih Ustaz, terima kasih jemaat, terima kasih semua jemaah. Bagi mewakili Gemandur Iman, mohon ampun dan maaf hanya ada sebarang kekurangan dalam majlis kita pada petang ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, Ta'zah Kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.